الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا نشيدا والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه ودليل وحدانيته سيدنا محمد المدعوة بأهل المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويلا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويلا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة الشهر وأعطيت مفاتيح الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت أمتي خير الأمم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Telah diberi kepada aku 5 perkara yang tiada diberi kepada seseorang pun daripada nabi-nabi yang dahulu daripada aku. Yang pertama, ditulung akan daku dengan diberi ketakutan di hati segala seteruku sejauh 1 bulan punya perjalanan. Yang kedua, diberi akan daku anak kunci bumi. Yang ketiga, dijadikan bagiku muka bumi ini, muka bumi itu di mana-mana pun boleh dijadikan tempat sembahyang dan boleh buat bersuci dengan dia. Yang keempat, dijadikan umatku itu sebaik-baik umat. Dan yang kelima, diberi akan daku syafaat dan adalah nabi-nabi yang dahulu dibangkitkan menjadi rasul khas kepada kaum masing-masingnya dan dibangkit akan daku umum sama sekali. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang juga dikenali dengan istilah yang lainnya muttafaqun alaih. Sini dia sebut rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi setengah daripada panggilan ataupun istilah untuk merujuk kepada riwayat hadis oleh Bukhari dan Muslim dipanggil muttafaqun alaih, diittifaqkan di atasnya oleh Bukhari dan juga Muslim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Hadis yang kita baca ini ialah tentang keistimewaan, kelebihan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata Nabi, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Diberikan akan daku 5 perkara yang mana tidak diberikan akan dia akan seorang pun daripada nabi-nabi yang sebelum daripada. Jadi kenyataan ini sangat jelas menunjukkan bahawasanya ini di antara kelebihan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau ini Nabi mana Allah Taala tak beri kepada nabi-nabi yang lain sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabriel di Makkah itu yang pertama kata Nabi, nusirtu bi ru'bi masirat asyahrin. Ditulun akan aku bi ru'b mana rasa gelum, rasa takut, rasa kecemburuan di dalam hati musuh. Musuh Nabi mana seluruh masirata syahrin, setahun oleh rasa takut itu perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan maksudnya ialah zaman dulu kalau berjalan selama sebulan agak-agak jarak dia tu setahun. Sebulan jarak dia jarak perjalanannya mana panjang mana. Maka maknanya musuh duduk pada kedudukan jarak ni nak pergi bertempur dengan Rasulullah, ada mari rasa tunduk, rasa takut tu, rasa tercukup dan benda-benda. Ya, mereka akan terus meneruskan atau panggil kemalahan mereka untuk bertempur dengan Rasulullah. Tapi dari segi psikologinya, ini dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dengan bahawa Allah Taala jatuh ke dalam hati musuh Nabi, maknanya yang nak berperang dengan Nabi ni sejauh perjalanan sebulan tu dah rasa tunduk. Bukan masuk, maksudnya bukan nak kepada masuk, nak kepada jarak. Cuma cara dia buat macam ni ataupun pedoman dobit jarak tu setara mana. Kalau kita berjalan selama sebulan, jarak mana jauh mana? Sebulan jalan. Maka daripada jarak tu musuh bila sampai kepada jarak tu, untuk sampai kepada Nabi sudah rasa gentar. Ini dia panggil ini pentingnya dalam perlawanan apa pun suke gapo. Kalau kita dia panggil cah di mulut lagi mana bahasa cah tu kalau di mulut lagi maknanya segala kebolehan kita, kepandaian kita tidak akan orang panggil terbit satu-satu. Apabila ada yang perasaan gemuruh, perasaan ada gemetar, rasa takut, rasa gelung, kecubur. Jadi ini suatu pertolongan yang sangat besar. Jadi kalau orang itu berperang dengan Nabi dengan penuh semangat, itu maknanya kekuatan dia kuatkan bertambah. Dia maknanya selain daripada kekuatan fizikal kita, selain daripada kebolehan kemahiran yang kita miliki, yang menambah lagi kekuatan kemahiran dan juga kekuatan fizikal kita ialah semangat. Pokoknya kadang-kadang kalau orang panggil yang kalau kita fikirkan dengan modal kemampuan tenaga dia itu tak mungkin dia boleh melakukan. Seperti ini maksud daripada orang tua gitu. Yang daripada zaman muda lagi besok waktu hijau. Jadi walaupun diminta supaya dah berhenti dah besar daripada dia ni, dia tak mahu berhenti. Okey, boleh jadi jatuh ke dunia diri nak dia. Kemudian dia waktu hijau tu kita tengok dengan hasil hijau dia tak berhadap dengan hijau. Dia makan sikit mungkin tak ada. Tapi buat hijau hasilnya mana lebih bagus. Aku dia waktu itu dengan semangat. Tapi semangat saja dia tak jadi ikut. Maksudnya dia kena ada lah asas spesifiknya. Panggil kekuatan dan juga kemahiran, kebolehan, mana ilmu. Jadi itulah cara Allah Taala memberi panggil keutamaan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya dengan bahawa diberi pertolongan dalam menghadapi musuh. Musuh itu sendiri panggil tak ada siapa, tak ada nampak lagi tentera Nabi
Oke, tak ada apa tu sejauh jarak kalau jalan ambil masuk sebelah jarak dia tu kalau panggil mana jarak dia tu kako itu maknanya sudah kasih sudah kasih komentar kau dekat kau lagi lah kau berubah kau komentar kau gemuruh ngacu kadang-kadang pergi senjata pun terdekat itu itu mana orang panggil mana tangkap dia panggil tidak ada kelebihan bagi mereka jadi itu Allah Ta'ala beri pertolongan An-Nusrah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah benar di atas kami memberi pertolongan kepada orang mukmin. Cara pertolongan Allah Ta'ala itu banyak cara. Semua daripadanya ialah Allah Ta'ala perlu kita beri semangat. Mai rasa semangat, tak gentar, tak takut. Itu pertolongan. Tidakkah kita ni bila kita nak pergi jumpa, nak berhadapan dengan orang besar-besar, misalnya anak-anak kita yang nak terduduk, dia mari berasa gemuruh, mari berasa komentar. Yang akhirnya dia tak mampu kalau panggil mempersembahkan persembahan terbaik untuk mendapat kalau panggil markah yang terbaik. Kenapa? Karena berasa gemuruhnya, komentarnya menghadir dia daripada kalau panggil menunjukkan kebolehan dia yang sebenar. Dengan sebab itu semua dia mahu minta ayat dengan hati witness kalau dia ada segi fizikalnya pun dari segi perubatan dia ada obat penenang hati nak boleh jadi tenang hati semua dia mahu jadi kias orang boleh awak operate darah tinggi tak boleh buat tangguh bila tangguh itu maknanya darah turun semula orang boleh siapa pun yang boleh hari darah naik puluk tak boleh jadi dia kena makan ubat penenang nak jadi tenang hati. Jangan mikir sangat. Ni fikir Allah sudah video lah. Jadi takut pada hari habis takut babak hospital. Jadi menyebabkan darah dia naik tak keluar video lah. Itu makna penting yang bagi ketenangan hati. Dengan nyok kita akan dapat panggil melahirkan kebolehan kita yang sebenarnya. Allah Ta'ala turun, amanah Allah Ta'ala turun dalam hati kata bubuh dalam hati kita perasaan kami tak takut, tak kiat, tak kecikuk. Itu satu pertolongan besar. Sebaliknya tu lagi bubuh jatuh dalam hati musuh tu perasaan kagum kepada kita, perasaan panggil kecikuk, gemuruh, gementar. Itu pertolongan. Mana akhirnya mereka jadi lemah semangat macam-macam. Dia mari fikir yang bukit-bukit, jadi lemah semangat akhirnya mereka tak berdaya. Mana mari fikir macam-macam yang menyebabkan jadi lemah semangat. Aku cara pertolongan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman dan yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi ini khusus kepada dia dan umat dia saja. Maknanya Nabi-Nabi yang lain, bisa Nabi-Nabi yang lain juga berteras seperti Nabi Musa. Tapi Tuhan tidak perlu dengan menjatuhkan dalam hati musuh itu mari perasaan agung seumpama lagu ini hidup. Ini dia panggil satu keistimewaan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita, termasuklah kita juga umat Islam. Umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana perkataan jenama Islam itu sendiri pun tidak digunakan untuk umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Hanya digunakan untuk umat Nabi Muhammad saja. Ada umat-umat yang dahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu digelarkan orang beriman daripada umat Nabi Musa, daripada umat Nabi Nuh. Begitu ya. Tidak dikatakan muslimin itu. Walaupun pada hakikat mereka itu Islam, tapi jenama Islam ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Itu semua daripada keistimewaan yang tidak disebut di sinilah. Ini makna lima ni. Ini lima yang Nabi sebut dalam hadis ini. Di tempat lain pula Nabi ada sebut perkara yang lain yang merujuk kepada kelebihan dan keutamaan dia sendiri dan juga kalau panggil umat dia. Yang mana yang kenyataan secara umumnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum shahida. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang terbaik. Wasato pertemuan maksudnya yang terbaik, utulan wa khiyarun. Umat utulan maknanya yang terbaik, wa khiyarun yang terpilih daripada sekian ramai umat-umat. Sekian banyak umat-umat Nabi yang lain,
kita Allah Taala mana Allah Taala tunjukkan kepada kita, pun mana kami jadikan kamu tu maksudnya tidak umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik. Dengan sebab adalah jadi kita panggil terpilih kerana ada tugasan-tugasan yang Allah panggil yang terpilih untuk kita berbeza dengan tugasan-tugasan yang Allah Taala beri kepada umat-umat yang lain. Maksudnya kerana ada keputusan tugasan tanggungjawab kepada kita yang Allah Taala sebut litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia di akhirat kelak tentang pembohongan mereka terhadap nabi mereka. Dan akhirnya buat wa yakuna rasulun 'alaikum syahida, dan adalah rasul menjadi saksi di atas kamu, yakni saksi kamu kata umat yang terlibat disaksikan oleh nabi. Aku makna kekhususan keistimewaan yang Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa u'titu mafatihal ardi, diberi akan daku akan anak-anak kunci bumi. Apa dia anak-anak kunci bumi? Yakni harta kekayaan bumi. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala beri kepadanya untuk memilih untuk mengauk sebanyak mana pun hasil daripada al-panggil bumi ini, itu terserah kepada dia. Kalau dia no. Tapi apa yang kita tahu bahasanya realiti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hidup dalam keadaan miskin. Bukan kaya dan juga bukan fakir. Miskin. Yang kaya boleh jadi isteri dia aku lain. Sedangkan anak kunci bumi ini di tangan dia. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan engkau akan memberi apa saja yang engkau mahu. Fatarda asalnya mempuas hati. Seolah-olah Allah Taala berfirman, ya Rasulullah, minta apa saja yang mahu. Asalnya itu dapat memuaskan hati kamu. Ayat ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi yang bukan ayat Quran, tapi itu yang diriwayatkan dalam tafsir. Apabila Allah Taala menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah meminta apa saja daripada khazanah bumi ini, lalu Nabi kata, "Idzan ya Rabb, lam aqwa wahidan min ummati finnar." Kalau begitu Tuhan, kalau nak beri kepada aku apa saja untuk memuaskan hati aku, aku tidak akan rasa puas, sehingga tidak ada satu orang pun daripada kalangan umat aku yang masuk neraka. Jadi yang menjadi kepuasan Nabi itu saja, jangan ada umat dia yang masuk neraka. Sudah begitu ditawarkan dengan kekayaan, Allah panggil bumi ini, Nabi tidak mahu itu. Yang dia mahu keselamatan kita daripada api neraka. Di dalam bahasa disebut wa rawadatul jibal bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Bukit Uhud menawarkan dirinya menjadi emas untuk dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukit Uhud ini bagi mereka yang pernah panggil pergi ke Madinah dan dibawa ziarah di sana di Bukit Uhud, taklah bersama-sama memenuhi Bukit Uhud. Tapi yang namanya bukit, kecil-kecil bukit pun namanya bukit. Bukit duduk, kalau panggil di rumah kita tu dia panggil pusu. Kalau rumah sebesar pusu pun habis ke kita miliannya. Ini sebesar bukit. Fahadah, Nabi enggan, Nabi tak mahu. Boleh Nabi untuk terima oleh panggil tawaran itu, tapi ada hikmah yang sangat besar. Tarbiyah daripada seorang Nabi untuk umat dia. Begitu juga dia tidak menarik umat dia untuk mencari kekayaan. Tetapi di situ ada mengandungi isyarat-isyarat daripada Nabi tentang Allah kami pilih yang terbaik. Karena harta benda ini semua daripada fitnah yang sangat besar kepada manusia di dalam menjadikan kami maju dan mundur yang agama ini. Jadi anak kunci bumi ini Allah Taala suruh kepada Nabi. Apa saja yang dia nak daripada hasil kekayaan bumi, bila-bila masuk saja dia akan dapat. Tapi Nabi tidak mahu. Kerana dalam suatu hadis disebut Siti Aisyah
Ini setelah al-Bani Nabi dah wafat dah. Siti Aisyah melihat sahabat-sahabat yang atau kemudian ini yang sahabat-sahabat yang kecil yang tidak banyak bergaul dengan Nabi. Dia ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar ada sahabat-sahabat yang banyak bergaul dengan Nabi. Seperti nama-nama sahabat yang terkenal itu, mereka banyak ditarbiyah mendengar pengajaran Nabi. Sahabat-sahabat kecil ini maknanya mereka sempat berjumpa dengan Nabi dan dalam pertemuan Nabi itu tidak keras sangat. Maka tarbiyahnya, pengajarannya agak panggil kurang berbanding dengan sahabat-sahabat yang besar ini. Jadi akhir-akhir selepas daripada wafatnya Nabi, Siti Aisyah melihat keadaan sahabat kita mula aduk dengan semua sahabat yang ada kecenderungan dengan dunia, dengan harta benda dunia. Lalu cepat-cepat dia memberi nasihat dan teguran. Siti Aisyah mengatakan Nabi tidak kagum dengan kamu, tidak pelik dengan kamu, yakni Nabi tidak heran dengan harta benda kamu, dan Nabi tidak heran dengan pangkat kamu. Maksud heran makna kagum rasa banget dok. Mu jangan ingat, kamu semua kepada dunia ini mu menghimpunkan harta yang banyak. Nabi akan rasa bangga, rasa kagum, rasa pelik, rasa heran dok. Kok Nabi heran peliknya tidak dengan maksudnya rasa kagum, tidak dengan iman dan takwa kamu. Jadi mana Nabi sendiri masuk di hayat dia, masuk hidup dia pun sentiasa memberi suatu kedua, mana contoh, mana uswah, contoh ikutan yang terbaik. Yang Nabi memilih untuk meninggalkan kekayaan. Dari keadaan dia boleh mendapatkannya bila masuk. Tetapi tidak pernah sekali Nabi melarang umatnya untuk mencari kekayaan. Cuma Nabi memberi bagi pedoman supaya orang yang mencari kekayaan ini supaya menjadi manfaat, bukan menjadi mudarat kepada dia. Tapi walau macam mana pun, ada hal, maknanya kemana pun harta itu adalah fitnah. Nabi telah memberi suatu isyarat yang sangat jelas dalam beberapa bagi keadaan yang ditunjukkan, umpamanya tawaran daripada Allah Taala sendiri yang maknanya bersedia untuk menunaikan apa sahaja hajat Nabi dengan harta kekayaan dunia, tapi Nabi tidak mahu itu. Nabi mahu yang lain. Itulah maknanya keistimewaan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala serahkan anak kunci bumi ini kepada Nabi sendiri. Itu simboliknya. Maksudnya Nabi boleh untuk mendapat kekayaan ini bila-bila masa saja. Maka berlakulah Allah Taala serahkan manusia makhluk yang menawarkan kekayaan kepada Nabi tanpa usaha. Seperti umpama musyrikin Mekah di dalam usaha mereka menghalang dakwah Nabi, antaranya menawarkan kepada Nabi harta kekayaan dengan bahawa Nabi berhenti daripada berdakwah. Itu maknanya kekayaan yang sangat mudah untuk Nabi dapat kalau dia nak, tapi hidup. Itu kelebihan yang kedua, keistimewaan yang kedua yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Yang ketiga, wa ju'ila liyal ardu masjidan. Dijadikan bagi aku al-ardu, seluruh muka bumi ini adalah masjid. Masjid itu maksudnya tempat sujud, tempat yang boleh semaya. Maksud masjid. Sedangkan umat-umat yang lain tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh semaya melainkan di tempat yang khusus. Kalau umpama kita orang Islam mana nak mulia masjid, balaso, surah, itu tempat-tempat yang macam itu saja yang boleh buat ibadah. Adapun nak buat di tempat-tempat yang sebarang ini tak boleh. Adapun kita umat Nabi Muhammad, kita boleh semaya di mana-mana saja atas tanah, atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, di laut, di daratan, asalkan tanah itu suci daripada najis. Dan tidak ditegak kita untuk berada di situ umpamanya kerana tanah itu milik orang. Kalau tanah itu milik pribadi dan dia tak izin kita untuk semaya, tak boleh tak? Jadi maknanya seluruh permukaan bumi ini adalah masjid bagi umat Nabi Muhammad. Masuk masjid ialah tempat sujud, jadi tempat yang boleh kita semaya. Maknanya kita semaya ini bukan sahaja boleh dari masjid dia ataupun di balasoh dia, di surau dia, di musalla dia, hidup di mana, di padan, di dalam kebun boleh. Umat-umat yang dahulu tidak boleh. Mereka hanya boleh semaya di tempat yang khusus, binaan yang dikhususkan, disediakan untuk buat ibadah. Jadi sepi lah panggil susah.
kita dimudahkan dengan bahawa seluruh al-ard ini adalah masjid. Seluruh permukaan bumi ini adalah masjid lah. Masjid dengan makna yang umum. Masjid makna yang khusus ialah tapak masjid yang kita niatkan buat masjid. Itu sebagaimana sekalian. Adapun secara umum masjid ini maksudnya tempat yang boleh kita sembahyang. Asalkan jangan tempat tu najis, ada najis sudah. Itulah di antara istimewa Allah Taala beri kepada Nabi Muhammad dan umat dia wa tahuran. Al-ardu juga selain dia tu sebagai masjid, dia juga tahuran boleh buat menyuci. Tahuran ni maknanya bersih, mana suci lagi menyucikan. Suci satu yang dua tahur atau mutatahhir, mana boleh menyucikan. Tanah juga boleh menyucikan. Apa dia? Untuk menyamuk, antaranya tidak najis, mubadzah tanah, kena tanah daripada salah satu pada air basuhan itu dicampurkan tanah dan debu tanah digunakan untuk bertayamum. Itu dia panggil tahur. Tahur maksudnya boleh menyucikan. Seperti air mutlak. Dia akan menyuci mana air dan berdebu tanah. Air, untuk panggil menghilangkan najis, mana untuk istinja dan juga ambil air maya, mandi, mandi wajib. Itu dia panggil tahur. Jadi air yang tidak tahur seperti air kopi aku tak boleh ambil air maya, buat basuh suci tak boleh. Walaupun kita piti banyak sekalipun, kalau piti banyak, kita nak basuh kita dengan air tak boleh. Tidak susah, kalau bagi tak suci. Sebab air itu suci saja, tidak menyucikan. Power untuk menyucikan sudah hilang. Sebab apa? Sebab dia bukan air mutlak. Kalau air mutlak, air yang tidak dikait dengan kait yang hasil. Kait yang hasil itu makna kita kata air teh. Jadi bila sebut air teh, air mawar, air apa, air kopi, air ready kita boleh, maka hilang dah kita dah air. Maka power menyucikan tak ada upaya. Mana kuasa untuk menyucikan itu ada pada air mutlak. Air saja-saja. Air mutlak, air saja-saja. Air. Melainkan air yang memfakir tak apa. Air telaga, air laut itu tak apa. Kau itu air telaga. Bagi orang tahu air telaga, orang tahu lah air pahit. Bagi orang tak tahu ambil daripada pahit ataupun daripada telaga. Jadi orang tak tahu itu air telaga. Tapi air kopi, duduk dalam cawan air kopi, duduk dalam dekor air kopi, tupuh pun dia panggil air kopi tupuh. Ke mana pun air kopi tetap air kopi. Itu dia panggil tidak betul. Jadi debu tanah juga. Dia panggil tahur, dijadikan kepada umat Nabi Muhammad tahuran boleh menyucikan. Yang ini tayamum sebagai badal kepada wuduk dan juga mandi wajib. Badal yang maknanya ganti. Mana ganti kepada wuduk dari keadaan air ataupun tidak boleh pakai air karena sakit umpamanya, maka gantilah berwuduk itu dengan tayamum, ialah dengan debu tanah. Ataupun mandi wajib air ada, ataupun anggota sakit tak boleh guna air, air ada, maka tayamum sebagai ganti daripada tayamum, ganti daripada mandi wajib. Tayamum ini apa? Yakni dengan debu tanah. Jadi debu tanah itu al-ardu, bumi. Jadi bumi itu tahuran, dijadikan boleh menyucikan. Dan sama lagi juga sisi air basuhan yang dicampurkan tanah untuk melepas menyamukkan daripada kena, membasuh daripada kena najis mubadzah. Itu maksudnya Allah tahuran. Jadi ini tidak berlaku kepada umat-umat yang lain daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tanah bukan alat penyuci, tidak boleh menyucikan. Qala wa ju'ilat ummati khairal umam. Yang keempat, Mesir itu mana yang keempat, dijadikan umat aku khairal umam, dijadikan umat aku sebagai khairul umam, sebaik-baik umat. Sebagaimana ayat yang membaca ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan sehingganya begitu banyak perkara yang ditunjukkan dalam panggil sirah Nabi tentang bagaimana Allah Taala mengangkatkan kita umat Nabi Muhammad SAW. Jika kalau kita boleh ambil suatu contoh, suatu misal daripada apa yang berlaku ketika Nabi hampir wafat,
yang diziarahi bukan saja oleh petugas mati malakul maut. Itulah Israel itu nama dia, tugas dia, jawatan dia adalah malakul maut. Malakul maut malaikat mati, yakni malaikat yang berkaitan dengan mati. Yang malakul maut Israel itu hadir dengan rupa manusia, sehingga ditanyakan Nabi kenal, walaupun dia itu menyerupai dengan manusia, Nabi kenal itu adalah Israel yang tidak dikenali oleh anak Siti Fatimah, yang pada mulanya tidak membenarkan Israel daripada masuk rumah Nabi, itulah rumah Siti Aisyah, kerana ayahnya telah besar bahawasanya ayahnya tidak boleh terima tamu karena tak harap dengan kesakitan. Nabi mati dengan keadaan kalau panggil selama beberapa hari, kalau panggil timpa kesakitan, Nabi dah ada keadaan kering, dan kekeringan Nabi, kesakitan Nabi itu bukan sikit-sikit, mana ada kepala itu, mana sakit tuan itu. Itu semua daripada Nabi tidak ada dosa. Tapi begitulah cara Allah Ta'ala mengangkatkan martabat beliau. Begitu juga selain daripada Nabi, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa para awliya dan para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para alim ulama ada yang mati dengan keadaan mereka itu terbawa-bawa atau kuat sakitnya dengan sakit. Bukan sakit mana ambil masuk dalam hidup, mereka menderita dengan kesakitan. Tapi itu sebenarnya ialah cara Allah Ta'ala nak memuliakan kamu. Dengan cara itu, terhapus dah dosa-dosanya dengan sebab redha dan itu sabar. Dengan bala itu, akhirnya dosa itu habis, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita tahu dosa. Itu cara Allah Ta'ala nak memuliakan. Tapi bagi orang yang tidak mengenali cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bersangka buruk dengan tohmah yang macam-macam. Lalu kita kata apa lah tu apa salah tu dengan tu itu sampai mereka sakit begitu nak boleh mati kita jahil, kita tak tahu. Kalau begitu Nabi apa salahnya Nabi itu Nabi pun sakit juga. Jadi Nabi sudah besar kepada anak Fatimah. Kalau datang tetamu kata kepada tetamu, ayah tetap harap dan melayani tetamu. Begitulah dikatakan oleh Siti Fatimah, tetap kalau diberi salam oleh Israel yang berupa manusia, mengatakan bahasanya ayahnya tak mampu dan nak melayani tetamu. Lalu Israel katakan aku yang datang, saya yang datang. Dengan cakap agak kasar sikit, gementar Siti Fatimah lagi menuduh kepada Nabi, bayar kepada ayah dia. Sudah bayar dan kata Nabi tak sedihnya ayah tersebut. Dia katakan gementar saya siapa dia tu ayah, dia tak ayah dia. Lalu Nabi jadi tersenyum orang ini. Nampak ini tersenyum. Nabi kata itulah halimul lazati yang membinasakan kelazatan itu malakul maut. Atau silakan dimasuk. Bila Israel datang kepada Nabi, Nabi tanya selalu, "Mumari ini di atas kalau panggil lawak teknik dia ataupun nak ziarah sakit?" Israel kata ikut Tuhan. Ikut nak tinggal mana? Kalau tuan kata saya ni mari ziarah tu ya satu-satu, ampun saya kembali pasti tak ambil kamu. Sebab itu. Tapi Nabi tidak ambil peluang itu. Kalau kita katakan tak usah lagi dulu. Tapi Nabi tidak. Nabi kata jalan ke tugas kamu. Pada ini sudah sampai ajar aku, sudah sampai masa aku, teruskan dengan tugasan kamu. Sebelum daripada itu Nabi tanya, Jibril dia mana? Itu dia kata Bapak ni siapa? Dulu sebentar dulu siapa adalah Jibril alaihissalam. Jibril ini memang sentiasa ada dalam mana-mana peristiwa dalam kehidupan Nabi. Bila Jibril sampai itu tanda kehormatan Nabi ambil nyawa ini. Jibril dia tak bertanggung jawab, tidak berkaitan dengan bukan portfolio dia bahagia berkaitan dengan kematian ini. Tetapi dia hadir itu karena untuk orang panggil menghantar orang besar panggil tanda penghormatan. Macam kita ingat tahu itu mentok ke pokoknya. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, seandainya aku telah diambil nyawa aku, apakah kehormatan yang akan aku dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, engkau jangan hebat. Innal malaikata saffaru sufufan yantasiruna li ruhik. Malaikat telah berbaris-baris bersosok sedang menunggu kedatangan roh engkau ya Rasul. Itu aku. Umat aku macam mana?
Nabi dia sentiasa tidak puas hati kalau untuk diri dia saja. Bukan dia tak puas hati dia tak puas hati kalau kebaikan itu hanya dapat kepada dia. Dia kebaikan itu juga kepada umat dia. Itulah sifat Nabi. Tentang kebaikan dia, keselamatan dia daripada akhir hayat itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu dia ni duduk dan santai-santai relax-relax, tak payah susah payah menyemak kok dia, benci kok dia, pergi dalam orang duduk dia sudah satu tiga, dia tidak esok pada diri dia, yang dia esok sangat ialah umat dia. Umat aku macam mana? Dia kata umat engkau pun jangan dia. Sebab apa? Sebab Allah Taala berfirman, Inna Allah qad harrama al-jannata 'ala sa'iril umam hatta tadkhulu ummatuka. Sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan surga. Mengharam maksud menegakkan. Mengharamkan surga di atas sekalian umat-umat yang lain, sehinggalah umat engkau dahulu yang masuk surga, barulah umat lain itu boleh masuk surga. Umat yang lain daripada umat Nabi Muhammad, bagus setara mana pun dia, jus setara mana pun dia, lepas setara mana pun dia, duk teropong, duk terenggok dulu. Nanti seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga, baru boleh masuk. Padahal dia tak patut pegang. Jadi kalangan umat Nabi Muhammad ini ada yang terlambat masuk surga. Sebab apa? Kena masuk neraka dulu. Apa pula? Kerana mereka bawa dosa. Bawa dosa nak masuk surga mana boleh. Mana nak masuk surga kena bersih. Jadi mereka akan jadi terlambat. Jadi kita umat Nabi Muhammad, walaupun datang kita ke dunia ini akan majisam dia panggil, terlambat daripada umat-umat yang lain yang kita datang ke dunia ini yang terakhir sekali, tapi masuk surga mula-mula. Itulah maknanya hebatnya, maknanya kalau bagi utamanya, kalau bagi umat Nabi Muhammad ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu kita sepatutnya bersyukur dengan cara bergantung-gantung. Bersyukur di atas kewujudan kita, bersyukur Allah Taala pilih kita sebagai orang beriman. Kemudian bersyukur sekali lagi kerana kita di umat Nabi Muhammad, kerana dia lebih diutamakan, dimuliakan lebih daripada umat-umat yang lain. Mujurnya kepada orang beriman, mujurnya kepada aku ni umat Nabi Muhammad. Kerana terlalu banyak Allah panggil kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan di dunia dan juga di akhirat sana. Itulah wa ju'ila ummati khairul umam, sebaik-baik makna umat. Dan di dalam suatu hadis Nabi menyatakan tentang perbandingan umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Mana ini hadis ini ada dari kitab Minhajul Abidin. Mana ulama umat Nabi Muhammad ini taraf dia sama dengan nabi-nabi umat-umat yang lain. Ulama daripada kalangan umat Nabi Muhammad, maknanya taraf dia tu sama dengan nabi dia kalau umat yang lain. Itu maknanya kalau panggil kelebihan umat Nabi Muhammad. Jadi bandingkan dengan kalau panggil ulama, sama kalau panggil taraf dia dengan kalau panggil nabi-nabi daripada kalangan umat yang seperti daripada kalangan Bani Israil itu terlalu lama nabi-nabi. Sebab itulah di antara kalau yang paling banyak dia nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, nabi yang terakhir ialah kerana mereka sudah biasa dengan berbagai nabi-nabi ini daripada kalangan Bani Israil. Tiba-tiba yang dijadikan oleh Allah Taala nabi yang terakhir ialah daripada bangsa Arab. Ini mereka tak terima. Sedangkan Yahudi di Madinah Al-Munawwarah sudah semenjak 3000 tahun bermustautin, bukan bermukim dan bukan bermustautin di situ, semata-mata menunggu Nabi akhir zaman yang pernah dibawa bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dalam siri pengembaraan mereka. Nabi Musa mengembara dengan panggil kaum dia dan disebutkan Al-Quran bahawasanya mereka itu sesat ibadat selama 40 tahun. Dan dari siri pengembaraan mereka berperang. Lalu sampai Nabi Musa bersama kaum dia di satu tempat dan Nabi Musa mengisyaratkan, menunjuk dengan tangannya, di sinilah tempatnya yang mana Nabi akhir zaman akan mari berpindah dan duduk di sini. Ialah
yang bumi itu akhirnya dikenali sebagai Thaibah dan akhirnya makna Madinah. Lalu apabila Nabi Musa menceritakan itu, sebahagian daripada kaum dia meminta izin. Bila Nabi Musa nak pergi daripada tempat itu, sebahagian daripada kaum dia, umat dia minta izin dengan Nabi Musa. Mereka tidak mahu lagi mengikut Nabi Musa. Mereka nak duduk di situ kerana nak tunggu Nabi akhir zaman yang telah diceritakan dalam Injil, dalam Taurat dengan begitu terperinci tentang kedatangan sifat-sifat peribadi Nabi akhir zaman ini. Mereka menunggu, mereka tahu, mereka tak sempat berjumpa dengan Nabi akhir zaman, tapi mereka nak anak, cucu, cicit mereka, generasi mereka akan berjumpa dengan Nabi akhir zaman ini. Dan begitulah generasi demi generasi diwasiatkan, dibesarkan, jangan tinggal di tempat ini, jangan mau hijrah ke lain, pergi ke tempat lain, jangan duduk di sini sehingga kamu akan berjumpa dengan orang Nabi akhir zaman. Tapi apabila sampai masuk sampai uyenya, mereka tolong mencontohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengetahui kebenarannya. Ya Allah Taala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad itu sebenarnya sungguh Nabi akhir zaman, serupalah mereka kenal anak sendiri. Kenal anak sendiri maksud dia tak bertukar. Kita bertukar lagi kalau anak kita mengenal lagi. Tak bertukar. Jadi pengenalan yang sebegitu kuat ialah pengenalan ibu bapa terhadap anak. Dia ada penting yang dikit lagi, tak kira dia tukar anak dia dengan orang lain. Jadi sebegitulah Allah Ta'ala membandingkan orang Yahudi, dia kenal Nabi Muhammad itu, sebagaimana yang cerita pada Taurat, iaitu semasa mereka juga menanti kedatangan ketibaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Nabi berhijrah daripada Makkah, yang sebelum daripada itu sahabat-sahabat yang lain telah diperintahkan oleh Nabi supaya berhijrah dulu, kerana kalau hijrah sekali dengan Nabi, mereka juga akan dikejari dan akan dibunuh oleh musyrikin untuk. Lalu Nabi suruh sahabat-sahabat lain hijrah dulu ke Madinah, sehingga Nabi dengan beberapa orang lain belum lagi berhijrah. Selama mana orang Mekah mengetahui Nabi masih lagi berada di Mekah, mereka tidak akan mengejar-ngejari sahabat-sahabat yang lain yang akan pergi ke Madinah. Karena yang dimaklumkan oleh mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaknanya orang Madinah daripada golongan Ansar yang dulunya dikenali sebagai Aus dan Khazraj, yang akhirnya disatukan oleh Nabi jadi Ansar, dan Muhajirin yang sudah berhijrah, dan Yahudi yang sudah bermukim di Madinah, berada di pinggir kota Madinah, menantikan saat kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ramai yang sedang menunggu nak menyambut kedatangan Nabi. Nabi bersama Abu Bakar. Apabila muncullah Nabi, dan telah kelihatan tubuh badan Nabi, maka bertemulah orang Yahudi yang melihat susuk tubuh badan Nabi itu, dan hati mereka mengatakan, yo, inilah orangnya. Apa dia orangnya? Yang disebut-sebut dalam kitab Taurat, mana Nabi akhir zaman itu sahaja tak ubah, yang koyak dari kitab itu dengan orang yang memang sahaja tak ubah, tak nangis di kabut. Tapi akhirnya mengetahui bahawa Nabi Muhammad ini daripada bangsa Arab, tak boleh terima. Katanya mereka tidak beriman. Itu makna kena oleh Yahudi lah. Wahubbi syafaat. Yang kelima yang terakhir sekali, diberikan akan daku syafaat. Maksud syafaat di sini ialah syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Syafaat dia banyak. Bukan Nabi Muhammad saja yang beri syafaat. Anak-anak yang mati kecil boleh beri syafaat, tu guru boleh beri syafaat kepada anak-anak murid dia, yang mengenali dia, orang alim dia boleh beri syafaat kepada orang yang ada hubungan dengan dia. Anak-anak murid dia, orang yang pernah menjamunya, orang yang buat baik kepada alim ulama, mereka akan mendapat syafaat. Tapi yang dimasukkan di sini bukan syafaat itu. Yang dimasukkan di sini ialah syafaat yang bagi syafaat itu betul. Syafaat yang teragung, iaitulah melepaskan manusia daripada masyarakat, daripada masyarakat. Yang ini diceritakan sangat panjang lebar dalam hadis syafaat. Ialah tentang manusia yang telah dihalau kepada masyarakat, dan pada masa ini diceritakan dalam hadis matahari jika kalau ada yang berada dalam air lalu, siapa dia boleh tahan di situ. Walau sesaat sebenarnya kita tak boleh duduk situ, tapi oleh kerana tak ada tempat lain,
kita telah dipaksa untuk berhimpun di situ dengan keadaan terhadap bogel. Sehingga Siti Aisyah tanya Tuhan bagaimana? Aku juga terhadap bogel. Siti Aisyah bersyukur sebab apa? Dan terhadap bogel, tidak rasa sengsara lagi lah. Sebab apa? Sebab boleh saling meneliti antara satu sama lain. Bagaimana takutnya kita duduk nak pilih-pilih sangat. Nabi kata, tak ada pilih duduk cara pilih sendiri. Tak ingat dok, tak rasa, tidak rasa kepada kehadiran orang lain. Karena cukup sangat satu dibagi pada masa itu huru haru pada masa. Dia tak kata kita nak kubur, anggap kubur. Soal kubur. Pada masa dia panggil huru haru pada masa. Huru haru di mana? Kelihatan ini maksudnya kita ni tak peduli kepada orang lain. Peduli hak kita. Itu bukan kelihatan. Kelihatan tak kelihatan sehingga orang tanya kita tak peduli. Orang tim, orang jatuh kita. Tim atas itu mana tak sih. Tak rasa, tak ada. Jaga hal diri masing-masing. Itu banyak kata tubuh tak tubuhnya di pada masa. Sehingga akhirnya manusia, pakat maintain berapa masalah, tak boleh kita ni kena cepat-cepat beredar daripada pada masa. Maka syafaat ini maksud dia ialah syafaat dari arti kata menyegerakan menyelesaikan kes di fasilitator qada yang di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini daripada hisabnya, daripada mizannya, timbangnya, dia cepat-cepat selesai. Bahawa tu supaya kalau sudah ahli surga, dia boleh masuk surga. Duduk di sini buat apa? Itu dia bagi habas apa mana tertahan di pada masa. Jadi inilah yang dimaksud dengan syafaat itu. Sehingga manusia dan buat keputusan, kita kena cari siapa orang syafiq, orang yang boleh kecek kira dengan kita, supaya orang cepat-cepat boleh beredar daripada masa ini. Sehingga orang yang ahli neraka, dia tak ahli neraka, dia kata kalau itu kami masuk neraka, cepat-cepat dia boleh masuk neraka. Dia tak tahu pada masa itu dia dah 10 ekor, orang panggil sikit je, hujung kuku nak panggil dengan dalam neraka. Itu gambar terang, mu tak boleh nak tahu. Bukan kata aku masuk ke neraka cepat-cepat, masuk neraka cepat-cepat. Kau dari neraka lebih dulu pada tu lagi. Batu-batu kata dia apa di sini, dia nak ajak pun. Itu manusia yang tak beriman, dia dapat hok tak perlu. Kita orang beriman, jadi nak minum ada lebih yang beriman nak kau dia gaib. Sekarang kita tahu tak dari kubur tu berlaku Gabriel. Tahu tak tahu? Kita tahu dan kita yakin. Di pada masa kita tahu tak tahu? Tahu sebab apa? Sebab Nabi yang tu dan kita beriman kepada Nabi. Man amantu billah wa ma qala Allah wa amantu bir rasul wa ma qala rasul. Apa yang Allah Taala firmankan, kita yakin, kita percaya. Ya apa Allah yang Rasul mana beritakan kepada kita percaya. Jadi enggak sebab tu maklumat itu kita ada sekali. Kita tahu. Maksudnya dari kubur apa akan berlaku. Jadi kalau kita tafsir kena dulu apa-apa dari kubur, sedekah Allah panggil kita usahakan jalan untuk menyelamatkan diri. Ya Nabi sudah tunjuk berjalan itu. Tapi bagi kita beriman, dulu di pada masa aku dia berasa neraka tu leket. Duduk berasa pada masa itu ahli itu. Kalau boleh tak sikap dia. Itu kerana dia nampak tak benar. Dia hanya di atas dunia. Dia tak boleh tahan dengan kesusahan di atas dunia. Orang panggil akhirat dulu lebih susah, lebih turun pada ni. Dia tak percaya, dia tak tahu. Dia tak yakin. Kita boleh beriman, tidak macam itu. Jadi akhirnya manusia telah setuju bila difikir-fikiri, dikira-kira, nampak-nampaknya orang yang paling layak untuk memberi syafaat ini untuk dikejutkan ialah Nabi Adam AS. Tidak pakai kubur Nabi. Ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapa manusia pakai mengaku pok. Nabi Adam. Anak-anak tadi pula, masuk dia kuat, masuk dia sehat, masuk dia tak apa dia luar, dia tak enggak apa ibu bapa. Ibu bapa lagi apa dia tak enggak, dia jawab lagi. Tapi bila terkepit dan besok cari mau ayuh itu. Tapi tak apalah, mau ayuh ni busuk saluran mau anu, terima lagi. Bukan anu. Tapi anak-anak tak ada busuk lagi mau apa. 3 dah. Pasti dah. Jadi maknanya mengaku anak mana panggil Nabi Adam itu Abul Bashar. Tapi akhirnya jawaban daripada Nabi Adam AS sangat-sangat mengecewakan manusia. Bila orang manusia minta memberi syafaat, Nabi Adam kata nafsi sendiri-sendiri. Wa lastu ahla bi syafaat, aku tak layak memberi syafaat kepada kamu. Kerana aku ada sehingga ada error dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun nafsi lastu ahla bi syafaat. Allah juga istilahnya itu pun Nabi Rasul. Lebih kan. Untuk dicari Nabi Rasul
Semuanya jawabannya ialah nafsi sendiri. Demi awak saya. Akhir sekali sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan anak syafi'un lakum, akulah orang yang akan memberi syafaat kepada kamu. Yang mana nabi-nabi lain tak boleh beri syafaat. Tapi sampai orang yang boleh dapat syafaat daripada Nabi ini, orang yang pada Nabi itu, orang benci pada Nabi itu, orang yang tidak lupa pada Nabi itu. Di pada masa sumber air hanya haubun Nabi. Gayu-gayunya di permukaan itu seumpama bintang-bintang di langit, banyak terapung di atas permukaan. Tengok semua. Walaupun sebegitu luas padang Nabi, sebegitu banyak gayu-gayunya, tidak semua orang boleh minum daripada air padang. Kalau kita sekalian buat endoh, terpadu, tetap jaga kepada Nabi, tak heran pesan Nabi, wasiat Nabi, nasihat Nabi, perintah Nabi, tidak melahirkan kecintaan kita kepada Nabi, jamin agak kita akan mendapat syafaat ini dan juga segala kebaikan di sana yang Allah Taala beri kepada ini. Cara Allah Taala nak memuliakan Nabi Muhammad. Kebaikan itu daripada Allah Taala hakikatnya, tapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa'udi itu syafaat wa kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khasatan. Ini dia kira sekali dalam hadis ini. Dan adalah Nabi yang lain daripada aku dibangkit diputuskan kepada kaum mereka secara khusus masing-masing. Nabi Musa diputuskan dia dan syariat dia kepada kaum dia sahaja. Bukan seluruh manusia yang sezaman dengan dia, bukan. Hanya kaum dia sahaja. Pada satu zaman itu boleh jadi ada 23 Nabi. Jadi Nabi itu hanya untuk kaum mereka saja. Tapi aku wa bu'istu ilan nasi ammatan, dan diutuskan aku kepada manusia seumumnya, keseluruhannya manusia, daripada zaman aku dan manusia selepas daripada aku sehingga hari kiamat. Tak kira bahasa apa, duduk di benua mana, semuanya ialah masuk dari kata umat aku kata. Nabi Muhammad, makna dia panggil jaga dia tu, kalau panggil seluruh manusia. Jadi maknanya diutuskan Nabi itu untuk seluruh umat, berbanding dengan nabi-nabi lain hanya untuk kaum masing-masing sahaja. Jadi itulah beberapa keistimewaan di dalam hadis ini. Di dalam hadis-hadis lain ada lagi beberapa keistimewaan yang Allah Taala berikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita kena wajib bersyukur. Yang pertama, kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya kelebihan yang Allah Taala beri kepada Nabi itu berdirakit dapat kepada kita umat dia itu. Jadi dapat keistimewaan kelebihan kepada Nabi itu, bahawa kita pun jadi mulia dan lebih berbanding dengan umat-umat. Jangan banding dengan Nabi. Kita umat kena banding dengan umat juga. Tokek kena banding dengan sama-sama tokek. Kita kali sama-sama kali. Jadi kita ni di antara sekian umat, kalau dari segi pahalanya bergantung. Sehingga ada hadis itu yang Nabi itu tentang seorang Bani Israel yang dia buat ibadat selama 400 tahun. Siang hari ini berjihad fi sabilillah, malamnya qiyamul lail selama 400 tahun, dan seorang lagi tidak daripada umat Nabi Muhammad buat ibadat selama 40 tahun. Tapi akhirnya amalan umat Nabi Muhammad 40 tahun lebih besar daripada amalan Bani Israel 400 tahun. Amalan banyak, tapi pahalanya berceketik bekas-bekas. Pahalanya berceketik banyak, tapi sikit-sikit. Kita umat Nabi Muhammad sosok kalau bagi satu amalan itu, maknanya bekas dia besar. Sehingga kan Bani Israel mengatakan, kamu umat Nabi Muhammad orang yang membawa kuning-kuning besar. Maksudnya bawa bekas besar. Bekas banyak, tapi bekas banyak, tapi isi dalam isi itu banyak satu-satu bekas. Bekas sebab apa? Sebab Allah Taala gandolkan pahala itu. Mana dengan Ramadannya dan itu sekali daripada Tuhan kita dengan dada qadarnya. Akhirnya walaupun jangka hayat kita lebih pendek, tak sampai 100 tahun, Bani Israel ada sampai beratus-ratus tahun, tapi nisbah kepada pahala kita dapat mengatasi. Hanya bagi mereka yang mengambil jalan peluang. Kalau kita duduk saja tak dapat. Itu begitu tak duduk saja mana tak dapat. Begitu.
Mana kok dapat ganda daripada itu kalau kita beramal. Jadi kalau kita tak beramal, tak ada apa-apa ganda ini. Nah, tak ganda lah. Yang ada ganda ini kalau kita pun ada amal. Maka dengan sebab itu banyak-banyak kita bersyukur. Cara dia adalah dengan membanyakkan amalan dan Allah panggil membetulkan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di atas makna kita nak menzahirkan kesyukuran kita dengan nikmat Allah Taala pilih kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma war-rafiqin wa inabatan